Assalamualaikum. Soalan ditanya oleh Fauzan Ikhwan dalam grup NMAT Study Group tentang soalan topik fungsi yang melibatkan fungsi mutlak. Okey, cikgu akan explain macam mana nak jawab soalan ni. Raja di bawah menunjukkan graf bagi fungsi fx sama dengan modulus 3x tolak 5 untuk domain dari 0 ke 4. Dia bagi dekat sini dari 0 ke 4. Cari nilai f negatif 1 dan f2. Okey, so untuk jawab soalan A, kita just gantikan negatif 1 ke dalam fungsi yang diberikan, iaitu modulus 3 darab negatif 1 tolak 5. Tekan kalkulator, jawapannya adalah modulus negatif 8, iaitu 8. Dan satu lagi dia tanya F2 dan modulus 3 darab 2 tolak 5. 6 tolak 5 negatif 1 positif 1, so jawapannya adalah 1. Okey, ini untuk soalan A. Nilai bagi V. V adalah nilai di mana Y dia adalah kosong. Jadi kita nak cari nilai X. Nilai X ketika titik ini diletak sebagai V. So kita selesaikan apabila Y kosong. Di titik V, Fx, nilai Y dia adalah kosong. So kita letak modulus 3x tolak 5 sama dengan kosong. Bagaimana kita nak buka kurungan modulus ni? Kita akan buang modulus di sebelah kiri. Sebelah kanan kita letak plus minus kosong. Tapi disebabkan kosong ni dia special, tambah kosong atau tolak kosong, doesn't make any difference. So kita just simply letak kosong sajalah. Okay, so daripada situ kita akan dapat 3x sama dengan 5, x sama dengan 5/3. Okey, hanya untuk kosong sahaja, dia special sikit, plus minus kosong ni tak ada beza. So kita boleh buang terus modulus dan samakan dengan kosong di sebelah kanan. Okey, soalan ketiga dia kata cari nilai x dengan keadaan fx sama dengan 5. Okey, untuk soalan C ni dia bagi nilai y dia tu adalah 5 ataupun fx itu adalah 5. Fx sama dengan 5 bermakna modulus 3x tolak 5 sama dengan 5. Bila kita buang modulus di sebelah kiri, maka di sebelah kanan kita akan letak plus minus 5. So kita akan dapat dua nilai di sebelah kanan. Sama ada 5 tolak 5 kosong, 5 tambah 5 ialah 10. Kita akan dapat dua jawapan. So x 0 bahagi 3 adalah 0 dan satu lagi 10 bahagi 3. Jadi kita akan dapat dua nilai x, iaitu ketika fx sama dengan 5, x ni adalah 0 dan 10/3. Okey, yang nombor D dan E ni, ini special sikit soalan macam ni. Dia kata cari domain ataupun cari julat nilai x ketika fx kurang daripada 2. Okey, Fauzan fx kurang daripada 2. Sebenarnya kalau awak nak selesaikan menggunakan ketaksamaan mutlak, ketaksamaan bagi fungsi mutlak, dia sebenarnya di luar sukatan SPM lah. Dia bukan boleh simply buat macam ni, 3x tolak 5 kurang daripada 2 dan terus buka plus minus. Bukan, dia tak boleh buat macam tu. Dia bukan macam persamaan. Jadi untuk selesaikan soalan ini, kalau ikut arah sukatan SPM, cara dia mudah je. Awak cari ketika x sama dengan 2, ketika fx sama dengan 2. Awak cari apakah nilai x ketika fx ini sama dengan 2. Kita kira dia punya cut off point. Di mana x itu ketika y dia adalah 2. Kita cari dia punya cut off point. Maknanya ketika y dia sama dengan 2 ini, katakan ini adalah y dia adalah 2.
kita nak cari di mana nilai X yang pertama dan di mana nilai X yang kedua. So, bila kita dah dapat nilai 2 nilai X ini, dan itulah julat X ketika Y-nya adalah kurang daripada 2. Itu baru dalam sukatan kita lah. Kalau nak selesaikan dengan kaedah ketaksamaan terus, cikgu boleh tunjuk, tapi saya takut memeningkan awak. Jadi saya tunjuk kaedah yang awak boleh faham, iaitu ketika X sama dengan 2, dan awak kira dia punya, ketika Y sama dengan 2, awak kira dia punya nilai X sama macam tadi, iaitu 3X tolak 5, awak akan dapat plus minus 2. 3X 5 bawa ni ke kanan, plus minus 2, dan awak akan dapat jawapan yang pertama 3, satu lagi adalah 7, dan X awak akan dapat 3/3 adalah 1, dan satu lagi 7/3. Dengan kata lain, nilai X ketika Y dia kurang daripada 2 adalah, jawapan dia adalah X lebih besar daripada 1, lebih kecil daripada 7/3. Dia berada di antara dua nilai inilah. Ini adalah 1, ini adalah 7/3. X yang pertama 1, X yang kedua adalah 7/3. Di antara dua nilai ini, di antara dua nilai X ini, Y dia adalah kurang daripada 2. Okey, so itu adalah yang nombor D. Yang nombor E pun cikgu akan buat benda yang sama, yang mana cikgu akan cari cut off dia ketika Fx sama dengan 7. Cikgu nak tahu ketika Y dia 7 itu di mana nilai X dia. Lepas tu baru cikgu akan buat julat. Jadi 3X tolak 5 sama dengan 7. 3X tolak 5 plus minus 7. So 3X 5 plus minus 7. Kat sini akan jadi 5 tolak 7 negatif 2. Satu lagi 5 tambah 7 adalah 4. 5 tambah 7 adalah 12. Dan X sama dengan negatif 2/3. Satu lagi 4. Jadi dengan kata lain, ketika Fx itu bila, cikgu buat ayat sikit, Fx lebih besar sama dengan 7, maknanya macam ni. Graf dia akan jadi something like this. Graf dia macam ni. 7 ni maknanya something here, somewhere here. Ini 7 maknanya dia punya titik X itu adalah yang pertama negatif 2/3, yang kedua adalah 4. So jawapannya adalah ketika X kurang sama dengan negatif 2/3. Sebelah kiri lah dia, graf dia ni yang ketika dia melebihi 7, ketika Y dia melebihi 7, dia punya nilai X itu adalah negatif 2/3 dan ke kiri, termasuk dengan negatif 2/3 jugalah, sebab dia ada sama dengan 7. Dan satu lagi, ketika nilai X nya lebih besar ataupun sama dengan 4. Bila dia lebih besar sama dengan 4, nilai Y dia lebih besar dari 7. Jadi ini jawapannya. Okey, jadi dia punya idea dia ialah kita cari dia punya cut off point tu. Point tu dekat mana dia nilai 7. Lepas tu kita tengoklah julat dia kurang dari that value dan more than another value. Okey, so ini kaedah ini dalam kemahiran yang pelajar-pelajar SPM kuasailah. Dia ada satu lagi kaedah yang mana ketaksamaan mutlak ni, ketaksamaan yang melibatkan ungkapan mutlak ni dia tak ada dalam sukatan kita. Jadi kalau cikgu nak tunjuk, dia akan tambah pening awak lah. Okey, so soalan yang itu soalan E. Dan julat bagi Fx berdasarkan domain yang diberikan. Okey, sekarang awak kena cari macam ni Fauzan Domain yang pertama adalah kosong, ketika kosong dan ketika 4. Apa yang awak buat dalam penyelesaian awak tu dah betul dah. Tapi jawapan awak tu ada silap. Mula-mula awak cari F kosong, iaitu modulus 3 darab kosong tolak 5. Awak dapat jawapan 5 lah. Okey, negatif 5 modulus dapat 5.
Dan satu lagi awak cari F4, which is betul 3 darab 4 tolak 5, iaitu 12 tolak 5 sama dengan 7. Tetapi ingat julat ni sebenarnya bukannya antara dua nilai Y tersebut saja. Awak cari daripada 5 ke 7 ni, bukan itu saja julat dia tahu. Yang bawah ni pun termasuk juga. Jadi bila awak tulis jawapan untuk julat, awak kena tengok dalam graf dari 0 ke 4 ni, daripada 0 ke 4 ni, di mana nilai Y yang paling kecil? Nilai Y yang paling kecil berada dekat sini, iaitu nilai Y dia adalah 0. Dan nilai Y yang paling besar adalah 7. So ini yang dipanggil sebagai julat. Bukannya daripada 5 ke 7, tapi daripada 0 ke 7. Jadi julat dia untuk soalan yang terakhir ni, julat dia adalah daripada 5 ke 7, iaitu daripada 5 ke 7 pula, daripada 0 ke 7. Okey, walaupun awak cari F0 sama dengan 5, tapi 5 ni sebenarnya memang sudah termasuk dalam julat dia. Jadi yang paling rendah nilai Y dia adalah 0, dan yang paling besar nilai Y dia adalah 7. Jadi julat graf dalam domain yang diberikan adalah di antara 0 dan 7. Okey, so itu untuk video soalan ini. Terima kasih, kita jumpa di next question. Assalamualaikum.